Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Nasional 8 edisi 10 Julai bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin. Saya Hanim Muhili. Seperti biasa kita saksikan dahulu paparan utama malam ini. Kematian Thaqif berpunca kencing tikus. Malaysia Airlines berhad mampu capai penarapan 5 bintang Skytrax. Hasil bedah siasat punca kematian pelajar Madrasah Tahfiz di Kota Tinggi Johor Muhammad Thaqif Amin Muhammad Gaddafi April lalu disahkan berpunca daripada penyakit kencing tikus. Sekaligus menidakkan dakwaan trauma atau kecederaan seperti yang ditular. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata situasi Allahyarham turut dirumitkan dengan keadaan kulit nekrosis dan pembentukan bekuan darah mikro atau mikrotrombi di seluruh saluran darah. Keadaan itu mengakibatkan perubahan warna kulit dan seterusnya melibatkan kegagalan organ untuk berfungsi. Allahyarham meninggal dunia pada 26 April lalu di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Proses bedah siasat bagi mengetahui sebab kematian dilakukan pada pukul 6 petang hari sama. Beberapa sampel tisu dan darah yang diambil dihantar ke Institut Penyelidikan Perubatan IMR dan Jabatan Kimia untuk analisis. Satu jawatan kuasa khas siasatan juga ditubuh bagi menyiasat kes berkenaan yang terdiri daripada pakar perunding forensik yang mahir dan berpengalaman luas dalam pengendalian kes-kes rumit. Merujuk kepada laporan perubatan berkenaan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat memaklumkan pihak polis akan mengemaskini kertas siasatan bagi mendapatkan arahan lanjut daripada Timbalan Pendakwa Raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan memperoleh maklumat terbaru mengenai kes pelanggaran undang-undang membabitkan Felda. Justru kertas siasatan mengenainya dibuka. Kita juga telah menerima maklumat baru mengenai satu isu yang melibatkan Felda. Jadi saya telah mengarahkan siasatan baru dibuat, bukan siasatan baru, kertas siasatan dibuka dan kita akan mengeluarkan kenyataan akhbar ataupun press release kemudian dalam masa terdekat insya-Allah. Datuk Zulkifli bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai siasatan tersebut. Perkembangan kes akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, SPRM menyelar tindakan pentadbiran negeri pembangkang yang tidak bersungguh-sungguh memerangi rasuah. Keengganan mereka untuk menandatangani ikrar bebas rasuah yang digerakkan Suruhanjaya itu tidak mencerminkan slogan anti rasuah yang sering dilaungkan. Datuk Zulkifli Ahmad mengesahkan hanya 3 kerajaan negeri yang tidak menandatangani ikrar berkenaan. Negeri terlibat adalah Pulau Pinang, Selangor dan Kelantan. Kita tak nak orang berdegar-degar cakap tentang tidak suka rasuah, nak tolak rasuah, suruh SPRM ambil tindakan untuk tentang rasuah. Tapi pihak negeri juga perlu memainkan peranan, menunjukkan komitmen. Biarpun bersifat sukarela, namun ikrar terbabit adalah bukti komitmen pihak terlibat memerangi kegiatan tersebut. Datuk Zulkifli ditemui selepas menghadiri program gerakan revolusi anti rasuah di Ibu Negara. Malaysia Airlines berhad MAB dilihat mampu mencapai penarafan 5 bintang pada anugerah Skytrax penerbangan dunia tahun hadapan. Sasaran itu berdasarkan pencapaian awal syarikat penerbangan itu selepas melalui pelan pemulihan untuk tempoh 5 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata fasa pertama pelan pemulihan iaitu menstabilkan kewangan MAB sudah dicapai. Malah jelasnya Ketua Pegawai Eksekutif MAB Peter Bellew menjangkakan keadaan kewangan MAB lebih baik tahun depan. Sekarang ini kita akan tumpu kepada aspek fasa kedua. Termasuklah penambahan laluan 11 additional routes from China. Kita
melihat pada produk differentiation seperti kita punya cuisine on board Mars, one of my favorite topics, flight entertainment, quality of planes, etc., etc. Yang mana hari ini saya diberitahu bahawa you are well on your way to achieving the second phase of our revival for MAS. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Raya Malaysia Aviation Group MAG di KLIA Sepang. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Najib turut melancarkan logo Negaraku pada pesawat 737-800 milik MAB sebagai sebahagian inisiatif Negaraku yang diumumkan MAB Mei lepas. Turut hadir Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai. Selain pesawat B737-800, MAG juga akan memaparkan logo Negaraku pada badan pesawat ATR 72500 bersama Mars Wings dan Firefly serta pesawat Airbus baharu A350 akhir tahun ini. Datuk Seri Najib hari ini turut menerima kunjungan daripada Dewan Perniagaan Malaysia China MCCC. Kunjungan diketuai Presiden MCCC Tan Yu Sing bersama delegasi seramai 20 orang. Perjumpaan itu berlangsung kira-kira lebih 30 minit. Perdana Menteri turut diberi penerangan oleh Presiden Kehaman MCCC Tan Sri Lim Soon Peng ketika menerima kunjungan delegasi berkenaan. Kerajaan yakin sasaran pengurangan defisit fiskal Malaysia sebanyak 3% tahun ini mampu dicapai. Tegas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Irwan Sariga Abdullah, meskipun jurang defisit fiskal negara meningkat kepada 30.5 bilion ringgit dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, ia tidak menggambarkan sasaran kutipan hasil untuk keseluruhan tahun. Jelasnya sasaran kutipan hasil kerajaan berjalan lancar mengikut jadual termasuk kutipan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang direkodkan sebanyak 55 bilion ringgit setakat ini. Selain itu, penjualan beberapa aset kerajaan juga menyumbang secara positif kepada hasil keseluruhan tahun ini. Still on track because the scheduled payment macam dividend Petronas comes in second quarter and then we go to market raise bond apa semua ni, so certain months too the revenue goes down, but the certain month the deficit is way smaller than the whole estimate, so average still we maintain 3%, so not to worry. And if you see the export figure just announced 31.5% growth, higher for May. The inflation went down 3.9% from 4.4%. Beliau mengulas laporan firma penyelidikan City Research minggu lalu mengenai peningkatan defisit fiskal Malaysia kepada 30.5 bilion ringgit sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Tan Sri Irwan bercakap kepada media selepas jamuan Hari Raya Aidilfitri anjuran Kementerian Kewangan di Putrajaya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan serta isteri Datin Sri Rosmah Mansor turut sama meraikan majlis yang dihadiri 5,000 tetamu dan warga kerja kementerian. Persediaan Malaysia untuk menganjurkan persidangan World Urban Forum WF ke-9 yang dijadual 7 hingga 13 Februari tahun hadapan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan kali ke-71. Mesyuarat yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dihadiri Menteri-Menteri Kabinet, Menteri Besar dan Ketua Menteri, Ketua Setiausaha Kementerian serta Ketua-Ketua Jabatan Agensi berkaitan. Persidangan duit tahunan itu dianjurkan program penempatan manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu bertujuan mengkaji isu-isu mendesak yang dihadapi dunia sejagat berkaitan perbandaran dan penempatan manusia. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri mahu Malaysia menjadikan WF sebagai tempat berkongsi serta menunjukkan inisiatif perbandaran yang telah dilaksana kepada dunia sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjayakan New Urban Agenda.
Persidangan itu dijangka mengumpulkan 25,000 peserta dari dalam dan luar negara. Sebanyak 13 kertas mesyuarat dibincangkan. Selain aspek penjagaan kebersihan dan pemeliharaan alam sekitar, jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, mesyuarat juga membincangkan kertas mengenai penggunaan sistem pembinaan berindustri IBS sebagai salah satu kaedah memantapkan industri pembinaan negara. Mesyuarat Jemaah Menteri pada September 2015 sebelum ini bersetuju mewajibkan pelaksanaan penggunaan IBS bagi projek bernilai RM50 juta dan ke atas bagi projek sektor swasta. Bagaimanapun, kejayaan mekanisme itu amat bergantung kepada pihak kerajaan negeri untuk menerima pakai syarat serta memastikan pelaksanaannya di peringkat PB. Lagi bersama Nasional 8, 4 persatuan belia dan badan bukan kerajaan NGO di Kota Kinabalu membuat laporan polis berhubung penyebaran gambar yang menghina yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima melalui aplikasi WhatsApp. Laporan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu petang tadi. Persatuan tersebut, Persatuan Belia Inspirasi Kinabalu, Persatuan Belia Daerah Putatan, Pasukan Sukarelawan Rela serta Pemuda UMNO. Sepanggar turut akan membuat laporan sama kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Ketika ditemui media selepas membuat laporan berkenaan, Wakil Persatuan Belia Inspirasi Kinabalu, Syazrin Asri, memberitahu perbuatan pelaku yang dengan sengaja mempersendakan gambar Sultan Muhammad Kelima tidak harus dibiarkan. Saya mohon kepada PDRM dan SKMM untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka inilah kerana kelakuan mereka sangat biadab dan kurang ajar. Penyebaran gambar tersebut dikesan berlaku pada 8 Julai lepas melalui kumpulan WhatsApp. Beliau menggesa siasatan terperinci dijalankan bagi mengesan pihak tidak bertanggungjawab tersebut. Sepasang suami isteri ditahan kerana disyaki mendera anak angkatnya berusia setahun 9 bulan di Batu Pahat, Johor. Suspek berusia 34 dan 30 tahun ditahan di rumahnya di Batu Pahat kira-kira 9 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Abdul Wahid Musa berkata kanak-kanak lelaki itu kini dirawat di unit rawatan rapi ICU kerana masalah sawan. Keadaannya kritikal dan terpaksa menggunakan alat bantuan pernafasan. Selain itu, terdapat kesan melecur di tangan dan sebahagian kaki mangsa. Sebelum ini, mangsa pernah dihantar ke Rumah Kebajikan Masyarakat untuk diberi perlindungan selepas mendapati kesan retak pada lengan kanan mangsa, namun diserahkan kembali kepada pangkuan keluarga. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh membawa hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak kurang 20 tahun. Manakala seorang kanak-kanak perempuan 2 tahun ditemukan mati dengan beberapa kesal lebam di belakang badan dan kepala di sebuah bilik sewa di Jalan Ros Segamat, Johor. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintenden Raup Selamat berkata ibu dan abang kanak-kanak terbabit masing-masing berusia 40-an dan 22 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Siasatan awal polis mendapati kanak-kanak perempuan itu ditemui tidak sedarkan diri oleh ibunya di bilik sewa keluarganya di tingkat 3 premis rumah kedai kira-kira 1 pagi semalam. Kedua-dua mereka ditahan sejurus membuat laporan polis berhubung kematian kanak-kanak itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Segamat. Wanita berstatus ibu tunggal yang tidak bekerja itu mendakwa berpesan kepada anak lelakinya yang lembam supaya mengawasi mangsa sebelum keluar menjalankan urusan ke Bandar Segamat. Apabila ibu mangsa pulang ke rumah, wanita itu melihat anak perempuannya terbaring dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum meminta bantuan jiran berhampiran menghubungi pihak hospital. Kanak-kanak itu dibawa ke wad kecemasan hospital namun dipercayai meninggal dunia sebelum diberi rawatan. Polis akan mendapatkan perintah reban ke atas kedua-dua suspek bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang lagi pesakit disyaki dijangkiti virus rabies atau penyakit anjing gila. Dia kini sedang dirawat di sebuah hospital di Sarawak. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya berkata Kementerian Kesihatan masih menunggu keputusan ujian kesihatan pesakit itu. Jelas Datuk Seri Dr. Hilmi sekiranya positif, pesakit tersebut merupakan individu keempat yang dijangkiti penyakit berkenaan. Mengenai kanak-kanak perempuan yang masih dirawat di Hospital Umum Sarawak akibat dijangkiti rabies, Datuk Seri Dr. Hilmi berkata keadaan kanak-kanak berusia 7 tahun itu masih kritikal dan dirawat di unit rawatan rapi ICU.
Kementerian Pendidikan akan mengguna pakai hasil perbincangan dan resolusi dialog belia antarabangsa Melaka MIYD bagi menangani masalah juvana dalam kalangan remaja di negara ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata dialog yang mengumpulkan lebih 200 peserta dari 40 negara itu mampu mencari solusi dan langkah penyelesaian terbaik dalam menangani masalah berkenaan. Beliau berkata penganjuran dialog tersebut dilihat bertepatan dengan kehendak semasa negara yang berhadapan beberapa kes juvana besar membabitkan remaja. Student yang ada di sekolah, especially in the secondary school. Jadi problem dia banyaklah tadi yang talking about drug, gangsterism, konting sekolah, bully, macam-macam. Jadi kita boleh dengar daripada orang muda sendiri satu dunia macam mana kita nak selesai. This is very good program actually yang dianjurkan oleh WAY. Saya sebab tu saya sebut bila dia siap nanti dia boleh hantar ke my office and then ke UNESCO branch di Asia ni di Bangkok dan kita boleh discuss tengok macam mana kita boleh bawa ke peringkat yang paling tinggi. Mengulas lanjut, kadar permasalahan melibatkan golongan juvana khususnya belia di negara ini masih berada pada tahap terkawal berbanding negara lain. Beliau merasmikan dialog belia antarabangsa Melaka MIYD kali ke-17 di Aikroh, Melaka. Masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa dan segera menyampaikan sebarang maklumat berkaitan ancaman keganasan sekiranya menerima maklumat mengenainya. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Mazlan Lazim berkata mereka bagaimanapun perlu memastikan maklumat serta fakta yang diperoleh benar-benar sahih dan tidak menjadikannya tular di media sosial. Jelasnya PDRM sentiasa peka dan bersedia menghadapi apa jua bentuk ancaman keselamatan dan pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat ketenteraman awam selain mencetuskan kekacauan terutamanya semasa berlangsungnya Sukan C ke-29 nanti. Tak kira apa-apa jenis maklumat ancaman, maklum kepada pihak polis dengan serta-merta sebab kita perlukan maklumat ini untuk menangani masalah ini. Kalau tidak, kita lambat. Because we want maklumat itu cepat dan respond time kita akan bagi cepat. Itu sebabnya pentingnya mereka salurkan maklumat untuk mengambil tindakan kepada perkara tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri hari kedua latih amal X Rimau 2017 yang berlangsung di KLCC. Jelas beliau terdapat 4 jenis senario ancaman yang berlaku di seluruh dunia. Ancaman keganasan adalah antara yang diberi tumpuan hari ini dalam latihan. Latih amal tersebut melibatkan 59 pegawai dan 364 anggota terdiri daripada 23 jabatan terlibat termasuk Ibu Pejabat Daerah Dang Wangi, Cawangan Khas Bukit Aman, Unit Pemusnah Bom, Unit Tindakan Khas dan Pasukan Gerakan Khas. Ia merupakan siri keempat daripada 6 siri yang akan dijalankan. 3,071 parti dan majikan yang menggaji parti telah ditahan pihak imigresen dalam Ops Mega Ikat yang bermula 1 Julai lalu hingga pukul 8 pagi tadi. Ia hasil 502 operasi penguatkuasaan yang diadakan di seluruh negara. Dalam satu kenyataan media, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali memaklumkan dalam semua operasi tersebut 9,320 orang telah diperiksa dan 3,014 parti dari pelbagai negara telah ditahan atas pelbagai kesalahan. Daripada jumlah berkenaan, seramai 2,429 orang merupakan parti lelaki, 570 orang perempuan, 15 kanak-kanak juga antara yang ditahan. Turut ditahan 57 majikan dan 180 orang lagi diberi notis hadir memberi keterangan. Warga Bangladesh mencatat tangkapan tertinggi iaitu 1,160 orang, diikuti warga Indonesia 695 orang, Myanmar 231 orang, Vietnam 115, Thailand 111 orang, Filipina
Filipina 95 orang dan bakinya dari negara lain. Majikan yang dikesan menggaji parti boleh diambil tindakan perundangan di bawah Akta Imigresen 1959-63 yang boleh didakwa di bawah 4 kesalahan utama, iaitu membawa masuk parti secara tidak sah ke dalam negara, menggaji parti, membenarkan parti masuk dan tinggal di premis dan melindungi mereka. Majikan juga boleh didakwa di bawah Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007-Pindaan 2010 TIPSOM jika terdapat elemen-elemen paksaan atau eksploitasi pekerja. 3 beranak dihadapkan ke Mahkamah Session Sungai Petani Kedah atas pertuduhan pengubahan wang haram daripada aktiviti urus niaga gas petroleum cecair LPG yang dijalankan tanpa lesen. Kegiatan pengubahan wang haram itu melibatkan RM151,422. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Muhammad Roslan Mahayudin berkata, mengikut fakta kes, tertuduh pertama dan kedua yang juga pemilik dan pengedar LPG didakwa gagal menyelenggara buku stok dan kes disiasat di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Manakala tertuduh ketiga didakwa melakukan 6 kesalahan berasingan menjalankan aktiviti penyelewengan LPG tanpa lesen sejak 2015 dan 2016. Kes tersebut disiasat di bawah Peraturan 3/1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Mereka dipercayai telah menjalankan aktiviti tersebut di sebuah premis di kawasan perindustrian Kuala Ketil. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 4/1/B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA 2001. Kedua-dua syarikat tersebut telah menjalankan aktiviti penyelewengan LPG di premis yang sama di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Kedah. Hari ini merupakan kes yang pertama KPDNKK, saya nak streskan. Ini pun merupakan kes yang pertama KPDNKK melaksanakan siasatan hingga berjaya ke pertuduhan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2011. Ataupun untuk mudah saya sebut Akta AMLA lah, panjang sangat. Dan ianya menyelibatkan penyelewengan LPG. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai aktiviti haram atau peralatan RM5 juta yang mana lebih tinggi. Ketiga-tiga tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Hakim membenarkan ketiga-tiga tertuduh diikat jamin. Susulan kes gas meletup melibatkan salah seorang peserta ekspedisi mendaki Gunung Lata Langsing, Cemerong, Hulu Dungun, Terengganu. Mangsa Saiful Akmal Othman, 34 tahun, berjaya dibawa keluar dari lokasi kejadian menaiki helikopter milik Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat. Helikopter yang membawa mangsa yang melecur teruk itu mendarat di Padang Bola Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu pukul 1.50 tengah hari tadi. Dia kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk menerima rawatan. Sebelum ini, pasukan bomba dilaporkan mengalami kesukaran membawa turun mangsa disebabkan keadaan permukaan muka bumi yang bercerun. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Syarikan Bustaman berkata, pihak bomba dan penyelamat pula mengambil masa 25 minit untuk mengeluarkan mangsa dari lokasi kejadian ekoran keadaan muka bumi yang cerun dan berbahaya. Saya percaya mungkin gas tu sendiri yang bocor. Gas ni agak bahaya juga kerana gas ni kecil tapi penutup dia adalah daripada plastik sebenarnya. Plastik itu yang selalunya menyebabkan berlaku kebakaran. Jika ada kebocoran dan pada masa yang sama mungkin ada spark-spark yang terjadi dalam kemah tu, mungkin dia tak sedar bocor, kemudian bila dia memberi nyalaan pada dapur tu, kemungkinan itulah yang menyebabkan berlaku letupan. Mangsa melecur 80% pada bahagian muka dan kaki selepas gas yang digunakan untuk memasak meletup. Di Bintulu, Sarawak, sebuah lori tangki minyak yang datang dari arah Kidurong hendak membelok ke arah Tanjung Batu terbalik selepas terlanggar pembahagi jalan. Ketua Polis Bintulu, Superintendent Zailani Amit berkata muatan minyak mudah terbakar itu menyebabkan letupan yang turut memusnahkan 5 kenderaan lain
serta sebuah motosikal yang berhenti di lampu isyarat berhampiran. Kejadian kira-kira pukul 12:10 tengah hari tadi meragut 1 nyawa. Siasatan mendapati mangsa tersebut pemandu lori berkenaan Martin anak Joshua berusia 31 tahun. Manakala seorang pembonceng motosikal mengalami cedera ringan, pemandu kenderaan lain sempat menyelamatkan diri. Seorang wanita maut selepas motosikal ditunggangnya bertembung dengan sebuah kereta di kilometer 32 Jasin Merlimau. Dalam kejadian pukul 10.20 pagi itu, mangsa yang menunggang Rostina Slamat, 42 tahun, maut di tempat kejadian akibat parah di bahagian kepala. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintendent Arsyad Abu berkata ketika kejadian mangsa yang menaiki motosikal dalam perjalanan dari arah Jasin ke Merlimau, siasatan awam mendapati setibanya di tempat kejadian sebuah kereta dari arah bertentangan dipercayai telah memasuki laluan mangsa lalu berlaku pertembungan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Jasin untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bertemu kembali. Peningkatan pengiktirafan dunia terhadap sistem pendidikan tinggi negara disifatkan sebagai berita terbaik untuk negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jussoh berkata ia jelas membuktikan sistem pendidikan tinggi negara terus meningkat dan berada di kedudukan yang baik. Beliau yakin menerusi konsep UMAR iaitu rangkuman kejayaan yang diraih oleh bidang pendidikan tinggi negara akan terus memperlihat kecemerlangan sistem pendidikan tinggi masa hadapan. UMAR dirumuskan sebagai Universitas 21 U, Universiti Malaya M, 5 universiti terbaik di ASEAN A dan dalam kelompok 1% universiti penyelidikan R terbaik. Umar jelas mengatakan bahawa UM akan menjadi 100 terbaik di dunia dalam masa 1-2 tahun. Dan juga semua universiti penyelidik kita yang lain. InsyaAllah dalam masa 2-3 tahun ini boleh melepasi tangga 200 terbaik di dunia. Kita jangka semua RU boleh terus bertambah baik. Dalam masa terdekat, setahun 2-3 tahun, top 200 dan seterusnya dalam 20-50 kita jangka Universiti Malaya dan ada antara universiti kita akan menjadi the top 20 in the world. Kita lihat peningkatan yang berterusan. Ini jelas. Beliau ditemui dalam Majlis Ramah Mesra Menteri Pendidikan Tinggi di Putrajaya. Skim Latihan 1 Malaysia SLIM kali ini mengadakan program temuduga terbuka peringkat negeri Sabah bermula 22 hingga 23 Julai di Universiti Malaysia Sabah UMS. Program kali ini bakal menawarkan lebih 5,000 peluang pekerjaan dan latihan kepada pencari kerja tanpa mengira latar belakang dan peringkat kelulusan. Dijangka 10,000 pengunjung akan hadir sepanjang ia berlangsung. Syarikat-syarikat yang bakal menjayakan program ini termasuk Malaysia Airlines, CIMB, Maybank, Petronas dan Telekom. Sama ada diserap masuk atau telah memperolehi pekerjaan setelah menyertai program SLIM dalam 120,000 orang. Dari dia ditubuhkan pada 2011. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media khas temuduga terbuka SLIM di peringkat Sabah di KLCC. Antara aktiviti menarik sepanjang SLIM peringkat negeri Sabah ialah sesi cabutan bertuah dan pengunjung dapat bertemu dengan artis-artis terkenal seperti Faizal Tahir, Zero, Jimmy Palikat dan Firman. Mereka akan berkongsi kisah kehidupan mereka sebelum menjadi seorang artis sehingga kini. SLIM ini mula ditubuhkan pada Jun 2011. Fokus utamanya membantu para graduan ijazah sarjana muda dan ke atas yang belum mendapat pekerjaan. Dalam pada itu, Sekretariat SLIM turut menyaran kerajaan negeri mengambil inisiatif menyokong skim tersebut bagi mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia. Ia berikutan terdapat beberapa negeri yang tidak memberi kerjasama menjayakannya. Apa yang kita buat semata-mata untuk memperkasakan rakyat negeri Sabah. Tapi agak mengecewakan kita adalah kekangan-kekangan birokrasi di dalam kerajaan-kerajaan negeri. Ada negeri yang sangat supportif dengan program ni.
ada negeri yang tidak supportif dengan ni. Maknanya apabila kita nak berhubung dengan pejabat menteri besar, pejabat ketua menteri, terlalu banyak birokrasi yang meremehkan dan menyusahkan kami untuk membuat kerja. Beliau juga menegaskan pada tahun depan program SLIM hanya diadakan di negeri yang memberi kerjasama. Kementerian Kerja Raya mengesahkan tiada sebarang perbincangan dibuat berkenaan kenaikan kadar tol setakat ini. Timbalan Menterinya Datuk Rosnah Abdul Rashid Sherlin berkata keputusan untuk mengekalkan kadar tol bagi 12 konsesi lebuh raya seperti yang diumumkan tahun lalu masih tidak berubah. There's no decision as such. So, yeah, in terms of policy, I believe that the best person, there's two authorized person in the ministry to give a statement on policies. That is the minister and the KSU. Yeah, that is on things like toll and things like that. Yeah. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai sebarang kenaikan kadar tol susulan daripada terdapat 4 lebuh raya yang berhak menerima kenaikan tol tahun ini. Ia termasuk lebuh raya penyuraian trafik Johor Timur EDL, lebuh raya Kajang Seremban Lekas, lebuh raya Senai Desaru SDE dan lebuh raya Koridor Gatri GCE. Lembaga Tabung Haji TH melancarkan aplikasi versi kemas kini Tijari 2.0 bagi kemudahan pendeposit dan bakal jemaah haji. Menurut pengerusinya, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, aplikasi itu menawarkan pelbagai kemudahan baharu. Antaranya membolehkan pendeposit menyemak status pendaftaran dan tawaran haji terus daripada telefon pintar mereka. Tambah beliau, aplikasi tersebut dilancar lantaran peningkatan jumlah pengguna telefon pintar di Malaysia serta peningkatan pendeposit TH dalam kalangan orang muda. Jadi yang mana anak-anak muda khususnya yang begitu amat meminati dengan media sosial, mereka boleh masuk Tijari ini dalam pelbagai aplikasi dari sudut nak cek penerbangan, bank account, tabung haji account dan pelbagai lagi. Contohnya mereka nak pergi nak lawat pergi ke branch kami, nak pergi cawangan, mana-mana cawangan, mereka boleh menggunakan aplikasi yang sedia ada di bawah Tijari ini. Mereka hanya tahu, mereka boleh dapat nombor giliran pun boleh kita gunakan pakai aplikasi ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan aplikasi mudah alih itu pada Majlis Lebaran Aidilfitri bersama anggota TH di Ibu Negara. Aplikasi Tijari 2.0 kini boleh dimuat turun melalui Google Play dan App Store secara percuma. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke India pada 30 Mac hingga 4 April lalu sangat signifikan dalam konteks persahabatan antara Malaysia dan India. Ia sekaligus memperkukuh hubungan diplomatik kedua-dua negara yang menginjak usia 60 tahun ini. Ikuti laporan khas sempena 6 dekad hubungan diplomatik Malaysia-India yang disediakan wartawan Kamal Firmansyah. Jelas Pesuruhjaya Tinggi India T.S. Tirumurti, titik permulaan hubungan di antara kedua-dua negara wujud lebih awal sebelum Malaysia merdeka, rentetan sejarah kemasukan masyarakat India ke negara ini. Kini 7% daripada penduduk Malaysia adalah masyarakat yang berasal dari India. Jumlah tersebut adalah antara peratusan tertinggi diaspora India di luar India dengan majoritinya berketurunan Tamil. We have had historical links with Malaysia. And on the one hand, of course, we have looked at Malaysia as a multiracial country, as a pluralistic country. And on the other hand, we also have a very special relationship because you have a very large Indian community. And the Indian community in Malaysia is actually, for us, the second largest Indian diaspora outside India. Menyentuh mengenai kerjasama ekonomi, beliau berkata ia kini berada di tahap tertinggi. Pada lawatan rasmi Datuk Seri Najib ke India Mac lalu, 31 memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua negara dengan nilai pelaburan dianggarkan RM158.4 bilion dimeterai. Memorandum persefahaman itu melibatkan projek-projek seperti pembinaan pelabuhan, lebuh raya, loji jana kuasa tenaga solar, pembangunan bandar pintar dan taman teknologi.
pembinaan terminal penggasan semula, pembangunan projek pemprosesan kelapa dan kelapa sawit serta pendidikan tinggi. Berdasarkan perkembangan ini, beliau yakin nilai perdagangan dua hala Malaysia-India akan meningkat menjadi $12 bilion Amerika tahun ini berbanding 11.7 bilion tahun lalu. Dari segi pelaburan, kekuatan ekonomi Malaysia telah menarik 140 syarikat besar dari India beroperasi di negara ini dengan nilai pelaburan $3 bilion Amerika. From India, we have Indian companies. We have more than 130 to 140 Indian companies. And they have invested nearly $3 billion in Malaysia. And they're also, as you know, the IT companies. You have a Cyberjaya. And I think that has been a very important initiative of the government of Malaysia. And more than 60 IT companies from India are now in Malaysia. Beliau optimis aliran masuk pelaburan dari India akan kekal berterusan susulan prospek ekonomi negara yang cerah dan stabil. 1,000 peserta akan dipilih bagi menyertai program Tunas Usahawan Belia Bumiputera Tiub 4.0 bermula 10 Ogos ini. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Malaysia, Datuk Hafsah Hashim, Tiub edisi keempat mendapat sambutan memberangsangkan apabila menerima hampir 10,000 permohonan. Disebabkan bahawa prestasi kita yang 3 tahun pertama itu telah menunjukkan usahawan-usahawan tubers ini telah pakai sebaik mungkin ilmu yang mereka dapati dan menjalankan perniagaan sehingga ada yang dapat sekarang 50,000 sebulan, 80,000 sebulan. Kerajaan telah memberi kepercayaan kepada program tube ini dan telah pun double up tahun ini, bukan 500 tetapi 1,000 akan dilahirkan sebagai usahawan Bumiputera baru. Peserta yang layak akan mengikuti latihan fizikal ala tentera yang dijangka bermula Oktober tahun ini. Latihan ini bertujuan menguji kecekapan minda, mempelajari cara membuat keputusan, meningkatkan kepimpinan diri dan semangat berpasukan. Bila ditemui pemberita pada Majlis Riang Ria Aidilfitri SME Corp yang turut dihadiri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri 2, Datuk Seri Ong Kah Chuan. Sekuriti Malaysia SC dan Bursa Malaysia memaklumkan kepada pelabur sesi dagangan berjalan seperti biasa hari ini. Dalam satu kenyataan, SC berkata pihaknya dan Bursa Malaysia bekerjasama rapat dengan Majlis Keselamatan Negara dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk menangani sebarang insiden keselamatan cyber. NSC adalah agensi yang bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelaraskan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan keselamatan Malaysia. SC dan Bursa Malaysia ingin menegaskan bahawa pengurusan risiko keselamatan cyber kekal menjadi keutamaan yang tinggi dan semua pelabur telah dinasihatkan supaya tetap berwaspada. Advance Con Holding Berhad yang memulakan dagangan sulung di pasaran utama Bursa Malaysia hari ini mencatat premium 11 sen apabila dibuka pada 74 sen berbanding harga tawaran awam permulaan IPO 63 sen. Saham Pakar Perkhidmatan Kerja Tanah dan Kejuruteraan Awam itu terlebih langgan sebanyak 10.28 kali dan menyaksikan 11.77 juta saham didagangkan pada sesi pembukaan. Ketua Pegawai Operasi dan Pengarah Eksekutif Syarikat Yeo Antai berkata kumpulan itu merancang untuk menggunakan 29.7 juta ringgit daripada hasil tawaran awam awal IPO untuk mengembangkan operasi Advance Con dalam tempoh 2 tahun akan datang yang melalui pelibatan agresif dalam pembidaan tender di seluruh negara. Of about 17.46% validates the oversubscription rate of 10.28. It reflects the support from the investor in terms of our proven track record in the past and also our growth story in the future. So we are really happy and we hope that the long-term investor will stay together with us and we grow together. Tender dalam tangan syarikat kini melebihi 1.5 bilion ringgit dengan kadar kejayaan 10%. Advancecon juga sedang membina projek landasan kereta api Pantai Timur. Melangkah ke hadapan, beliau optimis prospek kumpulan itu kekal positif berdasarkan perolehan yang diunjur meningkat sekali ganda dalam tempoh 5 tahun akan datang berbanding 234 juta ringgit yang direkodkan tahun lalu. Skuad bowling Padang nekat tidak akan mengecewakan negara.
Badminton Ria perkukuhkan kedudukan WSBK. Kita ke laporan sukan. Hari kedua latihan amal X Rimau 2017 siri ketiga diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM sekitar Kuala Lumpur City Centre KLCC berjalan lancar tanpa sebarang kesulitan. Latihan keselamatan yang bermula sejak Ahad di sekitar KLCC antara siri exercise sebagai persiapan menjelang penganjuran edisi ke-29 Sukan C 2017 Ogos ini. Seperti mana latihan X Rimau sebelum ini di Langkawi dan Lembah Bidong, Terengganu, pegawai dan anggota polis dibiasakan dengan rutin untuk menghadapi sebarang ancaman dan krisis yang berkemungkinan berlaku sepanjang penganjuran Sukan C. Latihan ini melibatkan beberapa agensi di PDRM termasuk Unit Pemusnah Bom UPB, Unit Tindakan Khas UTK, 69 Komando, Pasukan Polis Marin PPM, Pasukan Gerakan Udara PGU, Pasukan Gerakan AM PGA, Pasukan Simpanan Persekutuan PSP, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dan anggota tugas AM. Ketua Jurulatih Bowling Padang Negara Simon Botha yakin sasaran 4 pingat emas ditetapkan Persekutuan Bowling Padang Malaysia PLBM pada Tamasya Sukan C Kuala Lumpur Ogos depan mampu dicapai. Tamasya kali ini pengendali berusia 70 tahun itu mempertaruhkan gandingan muka lama dan baru merangkumi 20 atlet masing-masing lelaki dan wanita. Walaupun mengakui saingan bukannya mudah, Botha yakin barisan atlet yang bakal menggalas cabaran mampu menghasilkan keputusan positif. The squad is a mixture of experience and of youth. Our youngsters are mixed in, especially in the fours and the triples teams. And the back rank is experienced so that they will be able to introduce the youngsters into the game, into high-level games. Jelas Botha lagi, secara keseluruhan persiapan atlet khususnya daripada segi mental dan fizikal kini berada pada tahap terbaik. Manakala bagi atlet senior Erma Firyana Saroji yang membuat penampilan kali kedua Tamasya Sukan C dan bakal beraksi dalam acara perseorangan wanita, beliau tekad untuk menjadi salah satu penyumbang pingat emas buat negara. Pada Sukan C di Korat, Thailand 2007, Erma beraksi dalam acara berpasangan dengan merangkul pingat emas. Secara positifnya saya dapat lihat saya punya keadaan diri sendirilah, secara fizikal, mental, ada lagi yang sedikit yang perlu di-touch up. Dalam kemahiran dalam balingan ataupun dalam skill saya pun masih ada lagi yang perlu diberatkan kat situ lah. Skuad bowling Padang kini giat menjalani latihan di venue pertandingan di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 2017, Sukan Bowling Padang mempertandingkan 8 pingat emas. Kejohanan Prasukan C 22 Julai akan dijadikan medan menguji kemampuan pemain sebagai persediaan akhir menuju ke Sukan C dari 19 hingga 30 Ogos depan. Sementara itu, dua muka baru, Izzat Syamir Zulkifli dan Nurain Nabilah Tarmizi yang pertama kali membuat penampilan di Sukan C 2017 tidak mahu sekadar menjadi pelengkap senarai skuad kita juara. Bagi Izzat, biarpun pertama kali, itu bukan penghalang buat dirinya untuk meletakkan sasaran tinggi. Pada kali ini memang bagi saya first time tahun ni, memang saya target untuk dapatkan gol. Pun macam nervous juga lah sebab first time. Tapi coach pun dengan adanya tim saya dengan Safwan, dengan orang pengalaman kan, memang saya target untuk gol lah. Bagi atlet kelahiran Labuan, Nurain Nabilah, beliau turut berazam untuk membuktikan kemampuannya. Sukan C kali ni, ni adalah pertama buat saya. Saya akan buat yang terbaik lah untuk negara. Dan kali ni saya akan tunjukkan yang
walaupun saya masih muda, saya boleh buat yang terbaik lah. Dan ini kali pertama saya akan bertanding dengan negara-negara luar seperti Filipina, Thailand dan Singapura. Saya akan buat yang terbaik lah. Sukan SEA Ogos depan, Izzat dan Nur Ain akan beraksi dalam acara berempat. Bola sepak Liga Super, skuad Harimau Kumbang dan Zainal Abidin Hassan yakin import baru mampu bawa perubahan dan mencatat kemenangan ke atas PKNS FC esok di Stadium Batu Kawan. Ketua Jurulatih Pasukan Pulau Pinang, Zainal Abidin Hassan yakin 3 pemain import baru yang dibawa masuk Sananyasi dari Gambia, Mark Hartman, Filipina dan Brandon McDonald dari Amerika Syarikat akan memperkukuhkan lagi kedudukan skuad Harimau Kumbang. Kehadiran mereka diharap menguatkan lagi jentera serangan dan pertahanan. Pengendali Zainal Abidin Hassan amat memerlukan 3 mata untuk meneruskan saingan dalam Liga Super. Episod tewas kepada JDT sudah dilupakan dan kini fokus Harimau Kumbang adalah menewaskan The Red Ants. Jadi saya dah serapkan ini kepada pemain-pemain, mereka memahami dan juga mereka tahu berapa mustahaknya 3 mata malam esok. Walau bagaimanapun saya tidak memandang rendah pasukan PKNS kerana pasukan PKNS pasukan yang matang yang telah berlama beraksi di dalam Liga Malaysia juga. Beliau berkata demikian selepas memperkenalkan 3 pemain import baru di Stadium Bandar Raya. Skuad Harimau Kumbang kini berbaki 4 perlawanan di tempat lawan dan 4 lawan sendiri bagi saingan Liga Super musim ini. Kerajaan Negeri Johor menyumbang wang tunai RM3,500 kepada bekas atlet futsal Sukan Malaysia Sukma, Amirul Azizi Ramli yang dikesan menghidap kanser darah. Anak ke-8 daripada 12 beradik itu dikesan menghidap penyakit tersebut sejak 2 bulan lepas. Exco Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Datuk Zulkarnain Kamisan berkata atlet berusia 24 tahun pernah mewakili pasukan Piala Presiden Negeri dan merupakan atlet yang telah menyumbang pingat emas buat Johor ketika Sukma 2011. Atlet berusia 24 tahun itu ditempatkan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru untuk menerima rawatan sejak 10 hari lalu. Ini adalah rentetan daripada beberapa program yang telah kita adakan yang melibatkan atlet-atlet negeri Johor, bagaimana kita untuk menjaga kebajikan mereka lah. Dan sebelum ni pun kita telah datang ke Hospital Sultanah Aminah sini, iaitu kita telah melawat bekas atlet Johor yang pernah mewakili negara dalam Piala Thomas, iaitu Pak Omar Manap. Bantuan susulan akan disalurkan kepada keluarga Amirul Azizi dari masa ke semasa. Kerajaan negeri melalui Majlis Sukan Negeri MSN sentiasa mengambil berat kebajikan bekas atlet yang telah menyumbang jasa kepada Johor. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada keluarga Amirul Azizi di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Baik saudara, Nasional 8 berhenti setakat ini. Mengakhiri Nasional 8, kita saksikan visual menarik sepanjang cabaran Red Bull X Alps 2017 yang melibatkan Jerman, Austria dan Itali. Saya Zarul Fahmi Khairuddin. Saya Hani Muhili. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.